utama 28 Mei 16 Syawal, satu keluarga dalang edar dadah. Kes positif COVID-19 memburuk, Malaysia catat kes harian paling tinggi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Polis Perak berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah didalangi ahli keluarga dan merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai hampir 2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Datuk Mayor Farid Al-Atrash Wahid berkata, 6 suspek termasuk 2 pasangan suami isteri berusia 26 hingga 34 tahun ditahan dalam 6 serbuan berasingan sekitar Ipoh pada Rabu dan semalam. Datuk Mayor Farid Al-Atrash berkata, berdasarkan siasatan, polis sekali lagi melakukan 2 serbuan di kawasan Bukit Merah serta Kampung Rapat pada Khamis dan menahan 2 lelaki. Jumlah keseluruhan dadah yang rampas adalah seperti berikut. Yang pertama, 12,900 pil disyaki pil Aramin 5, 1,000 pil disyaki pil ekstraksi, 693.91 gram disyaki ketamin, 13,650 gram serbuk disyaki dadah, 183 paket serbuk minuman disyaki dadah anggaran berat 5,460 gram. Jadi jumlah keseluruhan rampasan dadah yang kita tengok pada hari ini berjumlah lebih kurang 2 juta. Polis turut menyita kereta jenis Toyota Harrier, Toyota Estima, Toyota Camry, Honda Civic dan motosikal jenis Kawasaki Versys serta barangan kemas dan 4 jam tangan bernilai RM262,596. Menurut beliau, sindiket yang aktif sejak tahun lalu itu dipercayai mengedar dadah berkenaan untuk pasaran sekitar Ipoh. Katanya dadah yang dirampas boleh menampung lebih 100,000 penagih dan polis masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sumber bekalan dadah berkenaan diperolehi. Kesemua suspek kini direman untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Operasi Tren Perkhidmatan Transit Aliran Ringan LRT bagi laluan Kelana Jaya yang terjejas berikutan insiden tren bertembung pada Isnin lalu kembali beroperasi sepenuhnya hari ini. Ia selepas Rapid Rail menyiapkan kerja-kerja pembaikan sehingga 4.30 pagi tadi serta menjalani pemeriksaan ketat daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Maka pada awal pagi ini secara serta-merta Rapid Rail telah memperbaiki, mengambil pandangan apat dan ianya telah disempurnakan pada pukul 2 petang tadi. Dan sejurus itu, oleh kerana sebelum ini dari segi lim rail dan juga kerja-kerja yang diminta oleh apat semua telah dipenuhi, maka sebentar tadi Ketua Pengarah apat telah mengeluarkan surat kelulusan untuk dibenarkan beroperasi, iaitu pada jam pukul 3 petang tadi. Tambahnya kerja-kerja pembaikan landasan telah berjalan dengan lancar bermula jam 11.30 malam semalam dan pegawai APAD turut melakukan pemeriksaan selepas kekitangan Rapid Rail selesai membuat kerja-kerja pembaikan sehingga jam 3.08 pagi tadi. Datuk Seri Dr. Kasyong dalam pada itu turut memberi jaminan bahawa perkhidmatan LRT di kedua-dua landasan itu selamat digunakan orang awam setelah beberapa ujian keselamatan dijalankan. Dalam kejadian Isnin lalu sekitar jam 8.30 malam, tren bersama 213 penumpang dari Gombak bertembung dengan tren dari arah Kelana Jaya menyebabkan 65 penumpang cedera. Situasi jangkitan COVID-19 di Malaysia terus memburuk apabila negara merekodkan 8,290 kes positif harian hari ini sekaligus memecahkan rekod angka tertinggi sepanjang pandemik itu. Kenaikan kes berkenaan telah menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 549,514 kes. Selangor terus kekal sebagai negeri tertinggi catat kes COVID-19 iaitu 2,052 kes, diikuti Kelantan 851 kes, Kuala Lumpur 830,
Johor 762 serta Sarawak 698 kes. Dalam pada itu, jumlah pesakit di ICU juga meningkat kepada 808 orang di mana 403 memerlukan bantuan pernafasan. 61 kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah yang maut setakat ini 2,552 nyawa. 21 kluster baru dikesan setakat 12 tengah hari tadi termasuk kluster Aidilfitri. Polis berjaya menghidu taktik terbaru individu yang meletakkan nama orang lain di dalam surat rentas negeri, sebaliknya yang berada di dalam kenderaan adalah orang lain. Perbuatan itu dikesan menerusi Sekatan Jalan Raya SJR dan pemeriksaan di laluan tikus berhampiran Jambatan Merdeka, Sempadan, Kuala Muda dan Pulau Pinang membabitkan individu rakyat tempatan yang membawa pekerja warga asing. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Azli Abu Shah, hasil pemeriksaan pada surat kebenaran polis yang dibawa tertera 3 nama. Namun, hanya nama seorang individu iaitu pemandu yang betul, manakala 2 lagi adalah penama yang lain tercatat dalam surat terbabit. So apabila kita periksa, bagi contoh satu tu surat tu ada 3 nama, yang kita dapat MO baru hanya 1 nama saja yang berkaitan. Yang 2 lagi ni adalah orang yang tidak berkaitan yang dibawa untuk ambil kesempatan menumpang dalam kenderaan tu untuk pemerintahan negeri. Dia ambil kesempatan. Nama orang lain yang naik. Dengan harapan pihak polis atau penguatkuasa tidak memeriksa dengan detail lah. Susulan itu, 3 warga asing ditahan kerana tidak mempunyai kebenaran rentas negeri, manakala majikannya turut dikenakan tindakan. Terdahulu, Azli dan pasukannya mengadakan pemeriksaan di SJR dan laluan tikus di Tikam Batu. 17,000 penduduk melibatkan 3,500 buah rumah di Mukim, Kuala Berang, Hulu Terengganu terlibat dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang menjadi lokasi kedua yang dikenakan PKPD di negeri itu selepas 15 mukim dibesut susulan peningkatan mendadak kes COVID-19. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata sebanyak 9 sekatan jalan raya SJR akan dilaksanakan sepanjang tempoh PKPD dikuatkuasakan, termasuk 4 laluan tikus. Dalam menguatkuasakan PKPD ini, pihak PDRN akan mengadakan sekatan-sekatan dan juga aktiviti pemantauan di dalam kawasan PKPD untuk memastikan semua warga penduduk di dalam kawasan yang dikenakan PKPD ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan. PKPD ini diadakan ekoran daripada perebakan wabak COVID-19 dalam tempoh 14 hari di dalam kawasan Mukim Kuala Berang ini telah menunjukkan angka 65 kes sehingga semalam. Katanya seramai 80 kekuatan melibatkan pelbagai agensi akan digerakkan bagi pemantauan dan rondaan di 23 buah kampung terlibat bagi memastikan penduduk mematuhi SOP PKPD yang telah ditetapkan. PKPD di Mukim Kuala Berang, Hulu Terengganu bermula esok hingga 11 Jun. Individu yang tidak hadir menerima suntikan vaksin COVID-19 sebelum ini diminta lebih bertanggungjawab selepas janji temu mereka dijadualkan semula. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan kegagalan mereka berbuat demikian boleh menyebabkan kerugian banyak pihak. Jadi kalau kita tak datang, dia akan automatik untuk reschedule kita punya appointment. Kita tunggulah, kena tunggu baliklah. Rugilah tak datang. Tapi kalau sakit nak buat macam mana? Kita tak dapat datang. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan kerja di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Taman Krian Permai, Parit Buntar siang tadi. Tambahnya, dalam situasi orang ramai sangat-sangat mahukan vaksin COVID-19, peluang sudah mendapat janji temu wajar diambil sebaik mungkin. Setakat ini, 52,771 individu di 7 negeri tidak hadir menerima suntikan vaksin COVID-19 walaupun diberi janji temu menerusi aplikasi MySejahtera. Ekoran itu, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV serta Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF semalam bercadang mengenakan kompaun dan penalti terhadap individu tidak menghadiri janji temu vaksin COVID-19.
Jabatan Kesihatan Perlis menyasar 188,200 penduduk di negeri itu mendaftar dan menerima suntikan vaksin bagi mewujudkan imuniti kelompok. Menurut pengarahnya Dr. Sirajuddin Hashim, setakat ini lebih daripada 90% petugas barisan hadapan di hospital dan pusat kesihatan kerajaan di Perlis telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Kepada yang belum mendaftar, segeralah daftar supaya kita boleh capai jumlah sebanyak 188,200 orang. Sasaran kita seramai 188,200 orang penduduk Perlis ini mendaftarkan diri dan mendapat suntikan. Mendaftar tak apa, mendaftar atau suntikan berulang. Sehubungan itu, beliau berharap kepada individu yang telah mendapat tarikh terima suntikan supaya hadir pada waktu yang ditetapkan bagi mengelak keciciran kerana sekiranya mereka terlepas akan berlakunya kelewatan. Sementara itu, Datuk Sirajuddin berkata terdapat protokol di pusat vaksinasi bagi memastikan dos vaksin COVID-19 tidak terbuang begitu sahaja sekiranya penerima tidak datang, iaitu dos berkenaan terpaksa diberikan kepada anggota keselamatan dan sukarelawan di pusat vaksinasi supaya tidak berlaku pembaziran. Bashar al-Assad kekal Presiden Syria. Bertemu kembali, syarikat yang tidak mematuhi arahan kerajaan untuk membenarkan pekerja beroperasi dari rumah boleh diambil tindakan mengikut Akta 342. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata tindakan itu boleh dikuatkuasakan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM melalui penurunan kuasa selepas Jawatan Kuasa Majlis Keselamatan Negara MKN memberikan kelulusan. Jelas Datuk Seri M. Saravanan, perkara itu sudah diluluskan di peringkat teknikal dan dibawa ke peringkat MKN petang tadi. Sebelum ini, beliau mengakui pihaknya menghadapi masalah daripada segi penguatkuasaan kerana terdapat syarikat yang tidak mematuhi arahan kerajaan untuk membenarkan pekerja mereka bekerja dari rumah. Kecacatan ini adalah sebab dari segi aduan kepada Kementerian Sumber Manusia, tetapi kita tiada sebarang akta untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Sebab memandangkan Akta 342 di bawah KKM. Menurutnya, selepas JTKSM boleh membuat tindakan penguasaan di bawah Akta 342 itu, denda yang akan dikenakan kepada syarikat atau industri ialah RM50,000 manakala RM10,000 terhadap individu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan di sebuah kilang membuat automobil di Seri Kembangan. Lawatan itu bertujuan meninjau pematuhan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446 di kilang berkenaan selain memastikan 60% tenaga kerja di kilang itu mematuhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memberi jaminan bekalan makanan mencukupi sekiranya kerajaan terpaksa melaksanakan total lockdown. Timbalan Menterinya Datuk Cik Abdullah Matnawi berkata, walaupun buat masa ini banyak urusan kementerian dibuat menerusi maya, namun pihaknya akan memastikan rizal makanan negara mencukupi untuk keperluan rakyat. Kita sentiasa bergerak, maksudnya sama ada secara virtual, secara online dan sebagainya, untuk terus memberi semangat, memberi sokongan, memberi segala bentuk bantuan yang kita boleh berikan kepada pengeluar-pengeluar makanan ni di sepanjang rantaian, daripada penanaman sehinggalah sampai ke dapur rakyat. Mana kita sentiasa bantu. Kementerian buka bilik gerakan dan sebagainya. Dan setakat ni kita insya-Allah yakin bahawa bekalan makanan ini insya-Allah mencukupi. Jadi rakyat tidak perlu bimbang dari segi kecukupan makanan dan sebagainya. Namun untuk kita nak sebut total lockdown dan sebagainya, banyak pertimbangan kerajaan dari segi pergerakan ekonomi dan sebagainya. Dan perkara ini saya yakin makna kerajaan menimbangkannya dengan cukup serius. Jelas beliau, rakyat tidak perlu bimbang mengenai bekalan makanan kerana ia sentiasa mencukupi walaupun jika PKP menyeluruh dikenakan.
Datuk Cik Abdullah berkata demikian dalam sidang media di JT Kok Majid Tumpat selepas menyampaikan sumbangan makanan kepada 613 keluarga di 8 kampung di Delta Sungai Kelantan, termasuk 4 kampung yang terbabit dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Mukim Sungai Pinang. Hanya 15 minit, itu tempoh masa paling singkat diguna pengunjung untuk membeli barang keperluan di Pasaraya di Negeri Sembilan. Pemantauan 3 hari itu dilakukan KPDN-HEP negeri berkenaan selepas pemeriksaan secara rambang terhadap 172 individu yang mengunjungi 6 pasaraya besar utama dalam operasi had maksimum 2 jam. Pengarah KPDN-HEP Negeri Sembilan, Ain Arjuna Aziz Zaman berkata, rekod tersebut dicatatkan hasil pemantauan pegawai penguatkuasanya bermula Selasa lalu. Namun masa paling lama diambil pelanggan mengunjungi pasaraya adalah 1 jam 50 minit. Kalau dahulu orang kata pre-COVID lah, kita ada kehendak dan keperluan tu. Kehendak tu adalah kita nak bersantai-santaian lah, ataupun orang kata nak relaxkan fikiran di pasaraya. Jadi sekarang ni kita kena buat keutamaan. Keutamaan tu adalah untuk keperluan sahaja. Tidak ada lagi kita pergi tu hanya untuk bersantai ataupun window shopping. Kita pergi tu mesti ada tujuan yang jelas. Kalau nak membeli belah, kena ada senarai apa yang nak dibeli. Beliau ditemui media selepas menyertai penguatkuasaan Ops Had 2J oleh KPDN-HEP Negeri Sembilan di sebuah pasaraya di Seremban pagi tadi. 100 penguatkuasa KPDN-HEP Negeri Sembilan ditempatkan di tempat awam. Antaranya kompleks membeli belah, pasaraya, pasar malam dan pasar tani yang merupakan hotspot pilihan pengunjung. Pencabulan Israel, Palestin tuntut keadilan. Bertemu kembali. Bashar al-Assad memenangi pilihan raya Presiden Syria sekaligus menyaksikan beliau terus menguasai tampuk pemerintahan negara itu untuk penggal keempat. Kemenangan itu bagaimanapun dikritik beberapa negara kuasa besar dunia kerana khawatir pengundian tidak dilaksanakan dengan telus. Speaker Parlimen Syria semalam mengumumkan Bashar al-Assad berjaya meraih 95% undi. Pada pilihan raya berkenaan, 78% iaitu 14 juta daripada 18 juta rakyat Syria yang layak telah keluar mengundi. Kerajaan Bashar menyatakan kemenangan itu menunjukkan negara berkenaan masih berfungsi dengan baik walaupun konflik perang saudara masih belum reda sepenuhnya. Pilihan raya itu tetap diteruskan biarpun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meminta komuniti antarabangsa memantau ketelusannya bagi memastikan keabsahan perlembagaan dan penyelesaian politik yang konkret. Terdahulu, Menteri Luar Perancis, Jerman, Itali, Britain dan Amerika Syarikat mengkritik Bashar menjelang pilihan raya tersebut. Turki yang dilihat akrab dengan Syria turut menyifatkan pilihan raya itu tidak sah. Kemenangan itu menyaksikan Bashar akan terus berkuasa untuk tempoh 7 tahun akan datang. Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR membentuk jawatan kuasa bebas bagi menyiasat pencabulan Israel ke atas wilayah Palestin baru-baru ini. Keputusan itu dibuat semalam selepas 24 negara anggota UNHCR mengundi untuk menyokong 9 membantah manakala 14 lagi berkecuali. Keputusan itu melibatkan inkuari terhadap konflik ganas terbaru antara rejim Zionis dengan pejuang Palestin di semenanjung Gaza yang menjadi punca utama ketegangan antara kedua-dua pihak. Teks yang dibentangkan oleh Pakistan mewakili Pertubuhan Kerjasama Islam OIC itu dibahaskan pada sesi khas bagi menumpukan isu peningkatan keganasan antara Israel dan Palestin. Pada pembukaan sesi itu, Pesuruhjaya Tinggi UNHCR Michelle Bachelet menyuarakan kebimbangannya berhubung kadar kematian dan kecederaan orang awam akibat serangan Israel ke atas Gaza. Beliau juga memberi amaran bahawa serangan rejim itu berkemungkinan merupakan jenayah peperangan. Kementerian Hal Ehwal Luar Palestin dalam satu kenyataan menyifatkan 24 negara anggota yang menyokong keputusan itu sebagai menyebelahi keadilan, hak dan accountability. Bagaimanapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam satu kenyataan mengecam keputusan itu sebagai memalukan. Katanya keputusan berkenaan merupakan contoh obsesi anti-Israel secara terang-terangan oleh UNHCR.
Sementara itu, prihatin dengan nasib rakyat Palestin yang semakin meruncing, jenama Tudung Aryani melancarkan koleksi khas Freedom for Palestine dengan kerjasama Pertubuhan Viva Palestina Malaysia bagi mengumpul dana kecemasan menerusi sumbangan 100% keuntungan melalui penjualan koleksi tersebut. Koleksi yang direka khas berinspirasikan elemen yang sinonim dengan Palestin, mengambil pola Dome of Rock dan bunga kebangsaan Palestin iaitu Fakwa Iris untuk diadaptasi dalam rekaan tudung tersebut. Selain itu, Aryani turut melancarkan aksesori hijab ring yang menampilkan warna ikonik bendera Palestin. Kedua-dua koleksi ini dijual dengan harga RM119 dan RM39. Kempen khusus yang dijalankan bagi mempercepat pengumpulan dana kecemasan dilancarkan selama 48 jam bermula 22 Mei hingga 24 Mei lalu melalui pembelian pratempahan bagi kedua-dua produk koleksi Freedom for Palestine. Aryani telah berjaya mengumpul sebanyak RM834,984 secara keuntungan dan telah diserahkan sepenuhnya ke akaun Pertubuhan Viva Palestina Malaysia. Selain itu, Aryani yang merupakan anak syarikat di bawah Jekyll Trading Sdn Bhd turut menyumbang bantuan tambahan sebanyak RM200,000. Sementara Jekyll Trading Sdn Bhd pula memberi sumbangan peribadi syarikat sebanyak RM500,000 yang disampaikan oleh pengarah urusan kumpulan Jekyll, Datuk Seri Muhammad Farus Muhammad Jekyll. Ini menjadikan jumlah sumbangan yang diberikan kepada Pertubuhan Viva Palestina oleh Jekyll dan Aryani secara keseluruhan berjumlah RM1,334,984. Your generous contribution will inshallah go a long way to alleviate the suffering of the people of Gaza. We have already started delivering meals and rehousing people who were displaced, and we've also bought a van for delivery of medical supplies to hospitals and 2 ambulances for the hospitals in Gaza. Sebagai tanda solidariti terhadap umat Islam yang sedang diuji dengan peperangan di Palestin, masyarakat Rohingya melalui Rohingya Education Garden menyerahkan dana bantuan kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO Al-I'tisam Relief Program. Pengerusinya Muhammad Ismail Khairul Bashar berkata sumbangan ini adalah kutipan amal oleh masyarakat Rohingya yang memahami nasib rakyat Palestin sebagaimana yang pernah mereka lalui di tanah air mereka. So kami komuniti Rohingya di Puchong dan kawasan-kawasan lain seluruh orang Rohingya di Malaysia, mereka nak cakap kita orang Islam, kita pun ada hak walaupun kita bukan kaya, kita nak bantu sedikit di Gaza. Menurutnya lagi, kutipan yang dibuat dalam tempoh seminggu ini berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM51,374 yang disalurkan sepenuhnya kepada Al-I'tisam untuk membantu umat Islam di Palestin. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Al-I'tisam Relief Program ERP, Muhammad Shah Sapi'i, beliau tidak menyangka kutipan yang besar dapat dikumpulkan oleh masyarakat Rohingya bagi membantu rakyat Palestin. Seperti kita tahu, orang Rohingya ini bukannya orang yang ada kerja tetap, pendapatan pun tak tetap, tetapi atas semangat setia kawan, sebagai semangat ukhuwah Islami, sesama beragama Islam, mereka menyumbang, walaupun mungkin tak banyak, tapi sedikit seorang, dan mereka berjaya mencapai jumlah yang cukup banyaklah untuk saya dan untuk masyarakat Palestin, terutamanya di Gaza, insya-Allah. Tambahnya, sumbangan ini akan diserahkan terus kepada wakil ARP yang berada di Gaza bagi membantu masyarakat Palestin dengan pelbagai bentuk bantuan, termasuk pek makanan, pek perubatan, bantuan diesel untuk kegunaan hospital dan sebagainya. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang penduduk tempatan Perumahan Pati ditangkap polis dan dikenakan denda RM400 kerana percaya COVID-19 boleh dielakkan dengan memakan ular. Vadivel, 50 tahun, ditahan pihak berkuasa tempatan kerana khawatir perbuatan tersebut dipercayai orang ramai, sedangkan itu adalah maklumat palsu dalam mencegah COVID-19. Masih lagi di India, satu laporan berita daripada wartawan tempatan mengenai Taufan Yas mendapat perhatian ramai selepas dia menemu ramah orang awam yang sedang berenang di dalam air.
Selepas selesai menemu ramah, kamera menunjukkan keadaan wartawan yang berdiri dan telah menimbulkan tanda tanya kepada netizen mengenai tahap kedalaman air berkenaan. Manakala di Thailand, seorang lelaki membawa seekor lipas yang cedera di tepi jalan ke sebuah klinik veterina. Doktor bertugas pada mulanya menganggap itu satu gurauan, akhirnya terpaksa meletakkan lipas tersebut di dalam bekas oksigen selepas didesak lelaki berkenaan. Menurut laporan tempatan, lelaki terbabit membawa pulang lipas tersebut selepas mendapat rawatan dan klinik itu tidak mengenakan sebarang caj perkhidmatan. Bukan mudah melahirkan satu produk makanan yang menepati citarasa ramai dan mampu mendapat pasaran yang luas. Namun itu tidak mematahkan semangat Salmah Ishak 61 tahun. Tanpa putus asa, beliau terus meniba ilmu dan mencuba sehingga mendapat resepi yang disukai ramai. Kini beliau bergelar pengurus syarikat aiskrim salju di Kubang Pasu, Kedah. Menurut ibu kepada 5 cahaya mata ini, idea untuk beliau memulakan perniagaan aiskrim ini tercetus pada tahun 2014. Ia selepas beliau berpeluang mengikuti kursus pembuatan aiskrim bersama seorang chef terkenal. Kita ubah suai lah. Kita pandai nak kurang, kita cuba. Bagi kita nak cuba cara macam ni, kita guna bahan apa. Macam kita nak bagi dia lebih berkrim. Bahan susu apa yang kita guna. Pemanisnya macam mana kita guna, walaupun kita guna gula, kita ada guna susu pekat, macam itulah. Jelas Salmah, pada permulaan, produk aiskrimnya hanya dirasai anggota keluarga dan dijual di kawasan sekitar rumahnya. Selepas mendapat respon yang positif, Salmah bertekad untuk melangkah ke dunia perniagaan. Kini, aiskrim salju yang diusahakan Salmah mempunyai 2 kategori dengan 6 perisa. Premium mempunyai perisa durian, strawberry, almond white chalk, salted caramel and cranberry, santan kelapa muda, dark cookies cream dan mint chocolate. Manakala standard terdapat perisa dark cookies, biskut gelap, durian, vanila dan strawberry. Salmah kini mempunyai kilang memproses aiskrim yang memberi peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, ini berita yang baru kami terima. Total lockdown akan dilaksanakan di seluruh negara selama 14 hari mulai 1 Jun hingga 14 Jun ini. Perkara ini diumumkan Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya lewat petang tadi. Semua sektor tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan yang disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dengan itu, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.